Okey, jadi hari ini saya sebenarnya nak imbas kembali lah bab 8 dengan semua lah. Sebab bab 8 saya percaya YouTube yang saya buat tu hanya satu contoh aja. Dan saya tak tahu setakat ini ya, okey tak semua? So, untuk PDPR anda, saya tengok balik lesson plan saya daripada 19 April sampai sekarang. Cun-cun lebih kurang 6 bulan anda PDPR untuk tingkatan 5 tu. 6 bulan 6 bulan. Jadi anda sebenarnya datang sekolah pun saya rasa itu kalau tak silap baru 3 minggu. 3 minggu atau 4 minggu saja. Okey. Jadi untuk hari ini ya, saya nak imbas kembali anda pemodelan matematik. Jadi saya nak imbas kembali anda supaya anda dapat nampak macam mana kita binakan satu model matematik. Model matematik. Slow sikit. Okey, jadi tujuan utama bab ini ya, sebenarnya kita nak binakan satu persamaan atau binakan satu rumus. Jadi sebenarnya banyak kegunaan harian untuk pemodelan matematik lah. Jadi kita sebenarnya boleh buat jangkaan. Jadi kalau anda masih ingat, kalau anda ada tengok YouTube yang saya buat tu, saya buat satu jangkaan di mana seorang yang duduk SPM tu dia nak buat jangkaan supaya membantunya untuk membuat pilihan. Adakah dia mau kerja selepas SPM atau selepas pergi universiti untuk ambil ijazah. Jadi di situ saya buat jangkaan di mana dia ada dua jangkaan gaji. Jadi saya boleh bagi anda tengok dulu yang itulah sebelum kita imbas kembali atau kita lihat langkah yang ketiga dan keempat tu. Kuning. Okey, okey. Jadi ini adalah contoh yang tak payah salin lah, memang ada dalam video tu. Jadi dah hanya setakat tengah je. Okey, jadi contoh yang saya letakkan hari itu adalah Alvin tahun ni akan memasuki SPM dan tengah berfikir tentang kerjaya masa depan. Beliau pernah bekerja sebulan dan mendapat tahu sedikit sebanyak mengenai gaji lepasan SPM dan lepasan ijazah untuk jawatan kaki tangan awam seperti polis, askar dan sebagainya. Berikut adalah maklumat senario A dan B dengan anggaran gaji. Okey, jadi senario A itu adalah lepasan SPM, gaji asas. Jadi saya pun Google lah. Jadi lebih kurang gaji asas tu, contohnya kalau seorang askar yang masuk berlatih, jadi gaji asasnya adalah 1,004. Itu belum masuk lagi allowance lah. Sebab sebagai kaki tengah awam tu memang banyak allowance, contohnya perumahan, permintaan awam dan sebagainya. Memang kalau jumlahkan ada 2,000 lebih lah. Tapi saya hanya ambil kira gaji asas saja. Jadi untuk lepasan ijazah pula, gaji asasnya adalah 2,100. Kalau contohnya untuk cikgu tahun pertama gaji asas pun 2,200. Lebih kurang lah. Jadi beza utama tu adalah gaji asas tu, lepas tu kenaikan tahunan. Contohnya kalau anda sudah kerja setahun, gaji itu akan naik. Jadi disebabkan lepas SPM sudah kerja, jadi mula bekerja dari 18 tahun. Ini adalah selepasnya habis universiti, mula bekerja dari usia 25 tahun. Jadi ini adalah dua situasinya. Jadi apa yang diminta oleh soalan itu adalah Alvin ingin mengetahui pilihan yang lebih baik dengan mendapatkan jangkaan gaji apabila berusia 30 dan 60 tahun. Selesaikan masalah ini melalui pemodelan matematik. Okey, jadi ini merupakan situasi atau senario yang boleh berlaku kepada anda. Contohnya anda lah, sekarang ni anda nak duduk SPM sudah, tak lama lagi tinggal 4 bulan setengah. Jadi selepas SPM memang anda akan berfikir, adakah mau kerja sudah atau anda nak sambung belajar. Jadi ini adalah senario yang boleh berlaku kepada anda. Jadi kita nak membantunya dengan menggunakan pemodelan matematik. Jadi sebenarnya pemodelan matematik ini sangat menariknya. Anda boleh menggunakannya dalam banyak situasi. Jadi situasi ini adalah situasi mau memilih kerjaya masa depan. Jadi di sini kita perlu tahu mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Maksudnya daripada soalan tu kita perlu tahu apa soalan mau. Macam mana kita kena pasti apa yang soalan mau tu. Jadi di sini jawapan saya tu adalah, tak nampak sangat, saya guna warna putih lah. Okay.
lama tidak bersenang. Jadi letih sikit. Okey, jadi Elvin ingin membuat jangkaan gaji untuk dua senario, iaitu memohon jawatan perkhidmatan awam selepas SPM dan selepas ijazah. Beliau juga ingin mengetahui anggaran gaji semasa berusia 30 tahun dan 60 tahun. Jadi itulah masalah utama yang diberitahu oleh soalan tu. Jadi anda mesti kena baca soalan tu, kena tahu apa soalan tu mau. Jadi semua jelas kat langkah pertama tu. Agak mudah kan? Langkah pertama tu sebenarnya hanya lihat daripada soalan tu, apa yang soalan tu mau cari. Jadi langkah pertama. Jadi langkah kedua tu adalah membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Jadi tadi kalau kita lihat balik, okey, gaji yang kita dapat tu contohnya tadi saya cakap, okey, kenaikan tahunan tu adalah 225 untuk yang ijazah. Tapi untuk hakikat yang sebenar tu, apabila anda sudah bekerja lama, contohnya 10 tahun, 20 tahun, anda memang akan naik pangkat kan. Jadi yang kenaikan pangkat tu kita abaikan. Jadi kita akan buat andaian kenaikan gaji tahunan tu untuk dua senario tidak berubah sepanjang masa tu. Maksudnya sepanjang daripada usia 30 sampai 60 tu, kenaikan gaji tahunan tu tidak berubah. Sebab kalau berubah, susah kita untuk buat jangkaan kita. Jadi kita terpaksa kena buat andaian, itu tidak akan ubah. Faham? Supaya kita kurangkan kerumitan untuk jangkaan kita, untuk model kita. Faham? Jadi kalau kita nak pertimbangkan terlalu banyak unsur, nanti semakin rumit lah. Jadi untuk pemboleh ubah pula, anda perlu nampak dalam situasi yang diberitahu tadi, apakah nilai yang akan berubah, apakah nilai yang akan mengganggu. Jadi di situ ada dua pemboleh ubah. Pemboleh ubah iaitu bilangan tahun bekerja, dan Y adalah anggaran gajinya. Jadi dua benda yang kita nak carikan, iaitu anggaran gaji apabila dia usia 30 tahun. Dan 30 tahun tu anda perlu tahu di situ ada bilangan tahun bekerja yang berlainan. Sebab lepasan SPM tu dia akan mula bekerja selepas 18 tahun. Dan untuk ijazah tu dia hanya mula bekerja selepasnya 25 tahun. Jadi ada dua situasi yang berlainan. Dan anggaran gajinya semestinya akan berlainan lah, sebab dua-duanya gaji asas lain. Kenaikan tahunan pun berlainan. Okey, jadi kita kena ambil daripada maklumat di atas tu, kita perlu aplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah. Jadi bahagian ini, untuk langkah ketiga ini, sebenarnya kita hanya gunakan maklumat yang dibekalkan daripada soalan tu. Cuba fikirkan satu model matematik, iaitu lihat coraknya. Jadi corak yang utama yang biasa untuk bab ini ada 3 corak, iaitu linear. Lepas tu linear adalah kalau dia naik sama-sama atau turun sama-sama pun macam tu. Dan untuk yang kedua tu adalah quadratic. Kalau quadratic tu anda akan nampak contohnya ada senyum atau muram. Jadi ada kuasa 2 tu, itu adalah quadratic. Dan eksponen tu apa? Eksponen tu apabila kita menilai tu adalah pada kuasanya. Jadi kita akan lihat contoh-contoh yang ada tu lah. Jadi yang ini kita dapat kesannya dengan gunakan nombor di atas tu atau nilai di atas tu, ganti beberapa nilai. Kalau dalam contoh buku teks tu anda akan nampak dia binakan jadual. Jadi di sini kita boleh lihat ada 2 corak utama, sama ada binakan jadual atau lukiskan graf. Lukiskan graf. Kalau kita lukis graf tu, kita boleh lihat bentuk graf tersebut. Jadi kita boleh kesanlah adakah yang linear, quadratic atau eksponen. Lepas tu langkah keempat tu adalah menentusakan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Jadi yang bahagian ni kita akan tuliskan kita punya persamaan. Lepas tu daripada persamaan tu kita gantikan bilangan tahun bekerja tu untuk carikan gaji, anggaran gaji semasa usia 30 dan 60. Jadi di situ kita dapatkan nilai itulah. Jadi untuk senario A itu semasa usia 30 tahun gajinya adalah 2,540. Manakala untuk senario B itu gajinya adalah 3,225.
Okey, jadi pada usia 30 tu, anda nampak tu tak banyak beza kan? Tak banyak beza. Tapi apabila usia 60 tu, anda akan nampak beza sangat ketara. Iaitu untuk yang lepasan ekspedien tu, gajinya hanya 5,390. Manakala untuk senior B itu, gajinya sudah 9,975. Jadi sudah hampir sekali ganda. Jadi ini adalah situasi yang sebenar. Kalau anda lihat untuk mereka yang bersara, kalau ambil lepasan SPM atau lepasan ijazah tu, jadi anda akan nampaklah itu kenapa saya nasihatkan anda kalau lepas SPM tu jangan fikir terus nak kerja lah. Fikirkan sambung belajar. Okey, jadi untuk langkah kelima dan enam tu, sebenarnya kelima tu memunikan model matematik. Maksudnya kita nak tambah baik. Jadi contohnya lah untuk situasi ini, macam mana kita tambah baik kita punya jangkaan tu dengan kita ambil kirakan kenaikan pangkat. Kalau kita tahu berapa tahun kenaikan pangkat untuk jawatan tu, kita boleh jangka dengan lebih tepat untuk anggaran gaji semasa usia 30 dan 60. Contohnya kalau ada ibu bapa di sini yang kerja untuk kerajaan tu, sebenarnya anda boleh tolongnya kira anggaran gajinya semasa usia 30 dan 60. Faham? Jadi anda pun boleh buat model matematik untuk gaji mereka. Faham? Jadi di sini untuk nombor 6 tu, daripada buku teks tu saya ambil jawapan tu. Laporan penuh dibuat berdasarkan struktur rangka kerja pemodelan di atas. Maksudnya kita hanya lapor saja proses atau apa-apa kita punya laporan daripada langkah yang pertama sampai langkah yang kelima tadi sahaja. Okey? Jadi hari ini saya sebenarnya nak imbas kembali anda dengan lihat contoh daripada buku teks tu untuk bentuk yang kuadratik dan eksponen. Jadi sekarang saya akan lihat contoh tu. Okey, jadi contoh 3 muka surat 237. Okey, contoh 1 tu sebenarnya adalah linear. Yang linear tu saya tak mau bincang sudahlah. Yang linear tu saya percaya anda boleh kaji sendiri. Untuk yang kuadratik itu yang saya rasa perlu bincangkan sikit supaya anda tahu kenapa soalan tu adalah kuadratik. Okey? Jadi contoh 3. Wajah di bawah menunjukkan keratan lintas batang sungai. Seorang ahli hidrologi mengukur kedalaman sungai pada jarak yang berbeza X meter dari tebing sungai. Keputusannya yang diperoleh diberi dalam jadual yang berikut. Jadi sungai itu anda akan nampak adalah seperti inilah. Ini adalah tebing. Jadi dia buat satu jangkaan di mana kita punya sungai itu bentuknya seperti itu. Jadi apabila anda nampak bentuk seperti ini, anda akan nampak dia bentuk senyuman. Jadi senyum tu automatik anda perlu tahu ini adalah bentuk kuadratik. Kuadratik itulah andaiannya lah. Jadi anda perlu tahu yang itu dahulu. Okey, lepas tu dia bagi nilai-nilai ini dengan menggunakan pemodelan matematik. Tunjukkan cara ahli hidrologi itu menggunakan data di atas untuk menentukan kedalaman sungai itu. Jadi kita perlu kaji soalan tu macam mana dia jawab supaya anda tahu bentuk atau corak soalan ni dalam bab ni. Memang agak barunya lah. Okey, jadi penyelesaiannya kita lihat yang pertama tu. Mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Apakah soalan mau bagaimana menentukan kedalaman sebatang sungai? Jadi tak payah salinah, dengar saja lah. Sebab memang dalam buku teks anda ada. Okey, nanti kita akan lihat satu contoh yang di mana kita kena buatnya. Okey, jadi di sini kita membuat andaian dan mengenal pasti pun boleh ubah. Jadi andaikan sungai adalah paling dalam di bahagian tengah dan kedalamannya berkurang sehingga sifar di bahagian tepi sungai. Jadi inilah yang apa yang saya cakap tadi, bentuk U itu di mana kita akan tahu sungai itu dijangkakan paling dalam di tengah-tengah. Lepas tu semakin cetek apabila sampai ke tepi. Itulah kenapa saya lukiskan bentuk U tadi. Itulah jangkaan tu akan andaian itu. Jadi kita akan tulisan andaian tu lah. Lepas tu
Dua pemboleh ubah yang terlibat dalam kajian ini ialah kedalaman sungai dan jarak daripada tebing sungai. Dua saja. Jadi bahagian ni kita perlu kena pasti dua benda. Satunya andaian yang dibuat, satunya adalah pemboleh ubah yang terlibat. Jadi pemboleh ubah yang terlibat tu biasanya tak banyaknya. Biasanya hanya 2 atau 3 untuk sukatan 1000 sandal. Kalau untuk yang sebenar nanti memang banyaklah. Contohnya untuk COVID itu, anda tiap hari nampak motor tu kan, dia memang ambil banyak pemboleh ubah tu. Tapi untuk kita mula-mula belajar ni, kita hanya ambil 2 atau 3 pemboleh ubah saja. Okey, jadi sekarang untuk aplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah ni, dia akan ambil data tadi, lukiskan bentuk graf tu. Kenapa bentuk grafnya adalah bentuk N dan bukannya bentuk U tadi? Sebab ini anda perlu faham, Y itu adalah kedalaman, X itu adalah jarak daripada tebing. Jadi maksudnya di tengah-tengah tu dia paling dalam. Itulah kenapa dia ada bentuk macam ni. Bukannya bentuk U Jadi kita jangan confuse lah. Okey, jadi di sini tulis jarak daripada tebing sungai dan kedalaman sungai itu sebagai pasangan tertib dan lukiskan graf ni. Jadi di sini bahagian bawah ni yang paling penting tu adalah menyerupai graf fungsi kuadratik. Jadi sebenarnya langkah ketiga tu kita hanya nak lihat corak data tu. Adakah yang linear, adakah yang kuadratik atau yang eksponen. Okey, lepas tu daripada langkah keempat baru kita binakan fungsi kita atau persamaan kita atau model kita tu. Jadi di sini kita akan carikan daripada umum tu Y sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Jadi bahagian inilah kita nak tentukan nilai A, B, C tu. Jadi macam mana tentukan nilai A, B, C? Dia akan gunakan nilai daripada atas tadi, ganti masuk satu persatu. Jadi daripada graf tu dia ambil 3 pasangan lah. Dia guna sifar-sifar. Ganti sifar-sifar tu dia akan dapat carikan nilai C itu. Nampak tidak? Dikasihkan sifar-sifar tu, dia dapatkan C itu sama dengan sifar. Lepas tu dia ganti lagi nilai yang lain. Okey, untuk carikan A dan B, dia ambil lagi 2 pasangan X dan Y tu. Okey, X dan Y, satunya 1.7. Mana 1.7 tu? Tengok data atasnya, dia ambil 1.7, 25, dan satu lagi adalah satu lagi adalah 30. Dia tu hujung sekali. Jadi yang nilai yang dia ambil tu tak paham ya. Mana-mana 3 pasangan pun boleh, atau 2 pasangan pun boleh. Dia ambil 00, 1.725 dan sifar 30. Dan di sini dia akan binakan satu persamaan linear serentak. Yang ini akan pergi ke sini ya. Jadi pergi ke sini, lepas tu dia gunakan persamaan linear serentak, carikan nilai A dan B. Okey. Dia gunakan pengantian lah. Pengantian, carikan A, carikan B. Lepas tu dah hasil dah dia punya persamaan itu. Jadi langkah keempat baru dia binakan persamaan itu. Lepas tu dia akan gantikan nilai tengah-tengah itu, sebab dia jangkakan tadi yang tengah-tengah tu paling dalam kan. Jadi dia akan dapat 3 meter, iaitu hampir dengan jawapan yang dapat dalam graf lah. Jadi langkah keempat tu sebenarnya binakan satu persamaan, dan langkah kelima tu memunikan model matematik yang dia nak fikirkan lah. Apakah cara untuk kita tambah baik jangkaan yang kita buat tadi? Jadi di sini model ini kita andaikan kedalaman sungai itu adalah paling dalam di bahagian tengah. Jadi hal ini mungkin tidak benar bagi sesetengah sungai lain. Jadi bona baharu diperlukan untuk andaian yang baharu. Jadi ketentuan jawatan akan bertambah jika lebih banyak data diambil. Contohnya kalau kita ambil data daripada banyak sungai, baru kita boleh binakan satu model yang true. Okey, contohnya COVID lah.
kita Sarawak ni sebenarnya kita perlu binakan satu model yang lain daripada Semenanjung. Sebab kenapa? Kita punya penduduk tu atau density population tu lain. Contohnya satu kawasan ni, berapa yang duduk di sana? Apakah jenis pekerjaan mereka? Adakah mereka selalu bergaul ramai-ramai? Jadi semua tu berlainan. Jadi kalau kita nak binakan satu model yang tepat tu, kita mesti kena lebih khusus. Lepas tu kita mesti kena ambil data yang lebih banyak. Itulah caranya kita boleh buat jangkaan yang lebih tepat. Okey? Jadi itulah cara kita membunyikan satu model tu. Lepas langkah ke-6 tu sedanglah laporan penuh dibuat berdasarkan struktur rangka kerja pemodelan di atas. Itu saja. Okey. Jadi yang penting di sini adalah sebenarnya adalah langkah yang ketiga dan keempat tu, di mana anda perlu nampak corak tu daripada langkah ketiga tu adalah nampak corak tu daripada data tu. Lepas tu langkah keempat tu binakan model tu dan buat jangkaan atau kirakan jawapan yang dikehendaki oleh soalan. Okey? Okey, jadi yang eksponen pula anda boleh kaji yang contoh 4 lah. Eksponen ni berlaku bila adalah apabila anda lihat corak tu, yang atas tu saya tak bincangkan lah sebab benda tu agak senang aja. Yang di sini saya nak fokus langkah yang ketiga tu, mengaplikasikan masalah untuk menyelesaikan masalah. Mengaplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah. Sebab yang bahagian ni lah yang saya rasa paling menguji pelajar. Adakah you nampak bentuk tu? Jadi di sini dia senaraikan beberapa nombor dan dia bukan gunakan lukis graf. Tadi dia guna lukis graf kan? Sekarang dia senaraikan beberapa nombor. Lepas tu daripada nombor tu dia perlu kesan corak tu. Dia nampak nombor tu sebenarnya dia nampak nombor tu asyik darab berulang. Dan kesan apakah perubahan nombor tu? Perubahan tu adalah pada kuasa tu daripada 1, 2, 3, 4, 5. Nampak tidak nombor yang berubah tu adalah pada posisi kuasa tu. Jadi itulah dia akan bentukkan satu persamaan yang bentuk seperti ini. Jadi inilah dipanggil sebagai eksponen. Kalau kita nak binakan satu model gaji kan, baik kita binakan gaji yang jenis eksponennya. Maksudnya gaji kita akan naik macam tu. Macam kita punya COVID case tu kita pun nampaknya adalah bentuk eksponen. Sehingga kita punya kadar vaksinasi tu banyak, barunya akan bentuk N macam tu. Kalau tak ada vaksinasi tu maksudnya semua naik. Naik. Itulah bahayalah. Okey, jadi ini adalah bentuk eksponen yang saya nak you tahulah. Dan sekarang baru kita masuk kepada latihan. Sebab saya nampak ramai yang tidak tahan sudah. Kalau saya terang-terang lagi, saya rasa banyak yang akan mengantuk sudah. Okey, jadi soalan yang saya mau you cuba tu adalah soalan nombor 3. Saya rasa you pun boleh tengok daripada buku teks anda lah. Buku teks tu bukan surat, okey mana? Bukan surat 242. Yang ini nombor 3 ni. Okey, jadi soalan ni sebenarnya adalah satu situasi, iaitu soalan 3 daripada muka surat 242. Apabila altitude bertambah, suhu biasanya menurun. Jadi semua tahu kan, semakin tinggi itu suhunya akan menurun. Contohnya pergi atas bukit tu, anda rasa angin tu lebih sejuk kan? Sebab kita sudah semakin tinggi. Altitude tu adalah ketinggian lah. Okey, jadi secara purata, kadar penurunan suhu bagi troposfera, lapisan pertama atmosfera bumi itu, kita ada beberapa lapis lah di sini. Okey, ialah 6.5 darjah Celsius per 1000 meter. Maksudnya setiap kenaikan 1000 meter tu dia akan turun suhu 6.5 darjah Celsius. Okey? Jadi di sini raja di bawah menunjukkan keratan rentas. Keratan rentas tu maksudnya adalah potongan lah. Jadi dua dimensi tu. Jadi dia lukis macam tu aja. Maksudnya daripada sini naik. Ini puncaknya, lepas tu turun bawah. Okey. Di Sabah dengan suhu yang berbeza pada altitude yang berlainan. Suhu pada altitude 0 meter ialah 30 darjah Celsius. Maksudnya ini adalah
yang biasalah, yang tempat rata biasa tu. Sini, tulis satu persamaan yang mengungkapkan suhu sebagai satu fungsi dalam altitude X meter bagi Celsius yang dituliskan dalam raja yang di atas. Maksudnya di sini dia terus minta anda buat satu persamaan. Jadi di sini kita ada dua pemboleh ubah. Satunya adalah suhu T, lepas tu satunya adalah altitude, iaitu ketinggian X meter. Jadi kita terpaksa ambil data yang diberi di atas tu, wujudkan satu persamaan terus. Jadi yang bahagian ni memang saya rasa ramai yang akan ada masalah lah. Jadi saya akan bincangkan secara perlahan. Okey, untuk dapatkan maklumat daripada atas tu, kita lihat 6.5 darjah Celsius per 1000 meter. Ini adalah penurunan maksudnya dia adalah negatif 6.5 darjah Celsius per 1000 meter. Maklumat ni sangat penting. Maksudnya setiap naik 1000 meter tu dia akan turun. Turun. Jadi di sini semakin naik suhu tu semakin turun kan. Lepas tu mula daripada berapa suhu? Adakah nampak maklumat yang Nia bagi? 30 darjah Celsius. Sebab kalau kita naik tu memang kita naik dari sini kan. Jadi di sini suhu kita 30. Jadi kita macam-macam binakan satu persamaan. Persamaan di sini kita memang adalah binakan satu persamaan yang linear. Sebab kita tahu semakin kita naik, suhu itu semakin turun kan. Dan kita kena hati-hati juga. Kalau kita perhatikan, kita punya altitude tu adalah dalam bentuk meter sahaja. Dia bukan dalam 1000 meter. Maksudnya nilai ini kita hanya ambil per 1000. Per 1000 tu maksudnya kita kena bahagi 1000 lah. Jadi bahagi 1000 tu kita ada dua cara untuk tulis. Kita juga boleh tuliskannya seperti ini. Negatif 6.5 darab dengan 10 kuasa negatif 3. Samanya maksud per 1000 bahagi 1000. Bagi 1000 tu anda akan nampak daripada jawapan buku teks tu dia gunakan darab 10 kuasa negatif 3. Sebab kenapanya macam tu? Okey, saya tambahkan satu langkah lah. Okey, untuk anda faham lah. Sebenarnya dia datang daripada macam ni. Negatif 6.5 per 10 kuasa 3. Kalau yang bahagi tu bawa naik atas, dia akan jadi kuasa negatif 3. Masih ingat? Jadi kita punya persamaan tu jawapannya adalah kita punya T sama dengan negatif 6.5 darab 10 kuasa negatif 3. Lepas tu kita ada perubahan apa? Perubahan yang ini, nilai ni akan darab dengan apa? Darab dengan altitude. Sebab kita tidak tahu berapa tingginya kan. Jadi darab X. Lepas tu tambah dengan 30 darjah Celsius. Sebab ni yang kita punya pintasan tu. Jadi anda perlu nampak daripada atas tu maklumat-maklumat yang dia bergaulkan supaya anda dapat bentukkan persamaan terus. Lepas tu, sahkan persamaan anda dalam muhasabah dengan menggunakan data yang diberi di dalam raja. Jadi di mana data tu? Data tu datang daripada sini. Nombor-nombor yang dia bagi. Jadi nombor-nombor yang dia bagi itu kita ada 4 pasangan koordinat tu. Apabila X 1000, kita cuba tengoklah T sama dengan darab dengan 1000. Kirakan kita cuba gunakan kalkulator dan tekan nombor tu 23.5.
Macam itulah. Okey, untuk B itu sebenarnya seakan persamaan di A itu adalah munasabah dengan menggunakan data yang diberi dalam baca tu. Jadi kita hanya masukkan nombor tu dan kita ujikanlah. Memang benar. Okey, memang benar. Yang didapati adalah sama daripada oops sorry. Samaan adalah sama dengan nilai diberi gambar ajar dalam baca. Okey, jadi untuk B itu sebenarnya kita hanya gantikanlah. Sebenarnya kita gantikan satu atau dua nilai itu dan kita lihat adakah ia sama ke tidak. Kalau sama tu maksudnya buktikan kita punya persamaan yang kita buat tu adalah betul lah. Lepas tu C baru kita lukiskan. Jadi kita akan gunakan kita punya di sini akan lukiskan satu graf di mana kita boleh lukiskan graf tu. Yang ini adalah kita punya ketinggian iaitu x meter, x meter. Kita punya suhu, kita punya x meter. Okey, contoh. Oh, sorry, nampak. Ataulah you tengok saya saja. Okey. Jadi kita akan plotkan satu graf lah. So, anda boleh gunakan yang anda punya buku letak ni. Okay, jadi anda boleh lakarkan pada you punya buku dan saya akan lakarkan kepada graf. Okey, jadi kita lihat nilai yang kita ada tadi iaitu ada 4 pasangan. Jadi kita nampak corak nilai ini adalah turun sikit-sikit macam tu. Jadi kita boleh gunakan berapa? 30 kita boleh gunakan. Okey. Ini gunakan 30, ini gunakan 25. Lepas tu 20 15 10 5 sifar. Okey, lepas tu kita nampak yang kita make X tu sangat mudah aja iaitu sifar 1000, 2000, 3000. Jadi kita boleh gunakan 1000 seterusnya 1000 2000 3000. Lukiskan kita punya graf tu, ini adalah kita punya X tu. Okey, lukiskan garisan lurus. Okey. Jadi kita hanya sekadar plotkan semasa sifar tu kita nampak ni adalah 30. Lepas tu 1000 tu kita akan nampak ni adalah 23.5. Jadi 23.5 tu di mana? Ini 21, 22, 23, 23.5 tu di sini. Lepas tu 2000 tu 17, 16, 17. Lepas tu semasa 3000 tu adalah 10.5. Lepas tu sambungkan. Memang kita wujudkan satu graf garis lurus yang terus membuktikan kita punya persamaan tu memangnya adalah persamaan linear lah. Okey. Faham? Kita sekadar nak lukiskan graf ni untuk menyokong atau mensahkan kita punya persamaan yang kita wujudkan tadi. Okey? Boleh? Sekarang ni ada apa-apa soalan? Jelas tak? Kenapa saya tidak minta you buat 8.1b soalan 2? Kalau soalan tu maklumat yang dia bekalkan terlalu sikit. Itu kenapa saya skip dan pergi ke hujung sekali lah. Saya lebih suka buat pemodelan kalau maklumat soalan tu bagi banyak. Kalau soalan tu tidak bagi banyak maklumat, susah untuk kita buat model.
Jadi jangan tertipu oleh keratan rentas tadilah. Keratan rentas tu hanya menunjukkan gunung tu macam tu aja. Jadi ini yang menunjukkan hubungan antara suhu dengan perubahan altitude tu. Semakin tinggi itu, adakan perhatikan suhu tu semakin rendah. Jadi akan wujud satu persamaan linear di sini. Okey, D. Apakah julat yang munasabah bagi fungsi Tx? Justifikasikan jawapan anda. Jadi kita perlu bagi satu julat untuk suhu atau persamaan ini. Jadi kita perlu lihat kepada data yang kita dapat daripada soalan tu. Okey, jadi data yang kita dapat tu adalah daripada gambar raja ini ya. Sebab gambar raja ini dia bagi kita keratan rentas tu. Maksudnya ini adalah bahagian pada saut di mana suhunya adalah 30. Semakin naik tu 1000 meter dia turun 23.5. Naik lagi dia jadi 17, naik lagi jadi 10.5. Jadi sampai puncaknya di bahagian ni dia tidak bagi. Jadi kita boleh buat jangkaan lah. Suhu tu sampai sini dia akan dapat berapa. Jadi jangkaan yang kita dapat tu sebenarnya kita boleh gunakan graf yang kita lukiskan tadi. Graf yang kita lukiskan tadi. Kalaulah kita ada 4000 kan, kita perlu buat apa untuk kita jangkakan kita punya suhu tu. Kita hanya perlu panjangkan kita punya graf. Dan di sini kita boleh panjangkan dan kita nampak nombor di sini adalah berapa? Lebih kurang 4 kan, atau 3 kan, lebih kurang macam tu lah. Sebab di sini ini 5, ini adalah 4 macam tu. Jadi kita punya julat tu kita ambil dari sinilah. Macam tu. Jadi julat tu kita akan dapatnya T itu adalah kurang daripada atau sama dengan 30 sampai berapa yang kita dapat ni. Ini adalah, kalau saya gunakan graf yang saya lukiskan tu ada lurus sikit tak? Okey, macam 4 lah, 4 saja. Jadi kita gunakan graf yang kita lukis tu, kita panjangkan saja. Sepatutnya anda akan dapat daripada 4 sampai 30 sahaja. Dan kenapa sampai 4000 sahaja? Sebab ada satu maklumat yang sangat penting diberitahu daripada soalan tu. Kita lihat ni ya, iaitu ini dia. Saya bulatkan sekejap. 4000 meter tu. Jadi sebenarnya soalan tu ada berkaitan maklumat tu. Cuma yang anda perlu lihat dan anda perlu tahu betul. Okey? Faham? Ini ialah ketinggian maksimum Gunung Kinabalu ialah 4090 meter, 5 meter kan. Jadi inilah justifikasi kita, iaitu kita bagikan sebab kenapa dia sampai 4 darjah Celsius saja. Sebab ketinggian yang diberi itu adalah 4095 saja. Jadi kita hanya perlu panjangkan kita punya graf tu sehingga 4000 meter. Okey, jelas? Okey kan? Okey, jadi kita lihat kepada E. Apakah permintaan soalan tu? Apakah keturunan bagi graf yang dilukis? Apakah pengertian keturunan graf tersebut dalam konteks suhu dan altitude? Jadi keturunan graf yang dilukis tu kita ambil daripada kita punya persamaan tu lah, di mana kita punya keturunan tu sebenarnya adalah ini. Atau anda ada juga pilihan, kalau kita nak dapat daripada graf tu, kita boleh buat kiraan lah. Kita ambil dua sudut tu, dua koordinat tu, kita buat kiraan tu, keturunan. Dan jadi graf ialah 6.5 darab dengan 10 kuasa negatif 3. Bukan? Ya. Negatif. Okay, sorry. So dia tu bawah. Yes, turun bawah. Keturunan ni bermaksud
maksud suhu akan menurun negatif 6.5 akan menurun, tak payah letak negatif lagi. Darjah Celsius dengan kenaikan setiap 1 meter. Sebab kenapa dia ada darab 10 negatif 3 tu, sebabnya adalah per 1000 meter. Maksudnya dia mesti ada bahagi dengan 1000 meter. Jadi setiap meter tu naik, dia akan turun negatif 6.5 darab 10 kuasa negatif 3. Maksudnya macam tu. Semakin naik sikit-sikit, suhunya akan turun sikit-sikit macam tu. Kalau naik turun banyak tu, contohnya naik 1 meter turun 1 darjah Celsius, wah, kalau dia naik 30 meter, wah, jadi sifat darjah Celsius sudah tidak mungkin. Naik sikit, wah, sudah jadi beku sudah. Itu memang tak mungkin berlaku lah. Kalau tidak nanti saya naik tangga tu pun, wah, sudah beku sudah sini. Ya, tak mungkin berlaku. Penurunan tu hanya sikit-sikit sahaja. 1 meter hanya nampak sikit saja. Itulah kenapa kita tak kesan, kita tidak rasa sejuk di sini lah, sebab perubahannya sangat sikit. Okey. Jadi untuk F pula, apakah pintasan Y bagi graf yang dilukis? Apakah pengertian pintasan Y bagi graf tersebut dalam konteks suhu dan altitude? Jadi pintasan Y yang kita di sini adalah 30 darjah Celsius. Jadi apakah maksudnya? Maksudnya pada paras laut tu, suhu kita tu atau mula-mulanya atau suhu yang biasanya adalah 30 darjah Celsius. Pintasan Y itu adalah 30 darjah Celsius. Hal ini bermakna suhu pada paras laut ialah 30 darjah Celsius. Itu sama seperti apa yang saya cakap tadi lah. Jadi anda ambil soalan jawapan dari buku teks tu. Itu pintasan Y sama dengan 30 darjah Celsius. Hal ini bermakna suhu pada paras laut ialah 30 darjah Celsius. Okey. Untuk soalan G pula, kita lihat apakah soalan G tu. Soalan G, adakah munasabah untuk membuat andaian bahawa suhu selalu berkurangan pada kadar linear apabila altitude bertambah? Terangkan jawapan anda. Jadi adakah keadaan ini hanya berlaku di Gunung Kinabalu saja? Tidak kan? Jadi di mana-mana saja pun adalah sama. Semakin tinggi kita pergi, semakin suhunya akan menurun. Jadi itu tidak khusus pada Gunung Kinabalu saja. Jadi kita boleh buatnya lagialah dan kita bagilah alasan tu. Jadi sama juga alasan dalam buku teks tu memang cukup baguslah. Okey, jadi di sini suhu berkurangan pada kadar linear apabila altitude bertambah. Bagi troposfera memandangkan hubungan antara T dengan X ialah suatu fungsi linear. Macam tu sajalah. Okey. Yang penting anda perlu faham apakah yang diminta oleh soalan dan kita kaji daripada contoh-contoh dan juga latihan yang dalam buku teks. Dengan bab ini anda akan nampak yang paling pentingnya adalah langkah yang ketiga dan keempat tu. Langkah yang ketiga tu anda mesti mampu lihat daripada data yang beri itu, wujudkan satu corak. Lepas langkah keempat tu adalah wujudkan model tu.